Semua yang anda fikir tentang membina sebuah negara yang berjaya sebenarnya salah. Bagaimana jika sebuah negara kecil di Asia Tenggara telah menemui formula tepat yang kuasa-kuasa besar dunia cuba pecahkan selama berabad-abad? Hari ini, anda akan mempelajari bagaimana Malaysia secara senyap menjadi salah satu negara yang Malaysia secara senyap, guys, tidak kuar-kuar, konsisten untuk memajukan negaranya. Itulah paling Malaysia, strategik direkayasa di muka bumi, dan mengapa Pentagon sendiri pernah mengkaji pelan induknya. Sebelum kita menyelam lebih dalam, saya perlukan bantuan anda untuk sesuatu yang peribadi. Kawan saya cakap terus terang di depan muka saya yang tiada siapa kisah tentang cerita macam ni. Dia kata saya takkan dapat 100 subscriber pun sebab orang hanya mahu hiburan, bukan ilmu. Betul. Tapi saya percaya dia silap. Saya percaya rakyat Malaysia dan orang di seluruh dunia sebenarnya mahu faham bagaimana negara-negara bangkit. Jadi kalau Betul, guys. anda sedang mendengar sekarang dan rasa ini bernilai, tekan je butang subscribe tu. Mari kita teman-teman, buktikan bersama subscribe yang channel ilmu beliau, masih penting. Satu klik daripada anda boleh mengubah segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, guys, Temrek TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga, guys, dilancarkan rezekinya yang dalam keadaan menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah, yaitu menunaikan ibadah puasa. Dan yang terpenting, guys, di bulan yang penuh maghfirah ini, mari kita memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan puasa ini, guys, insyaallah jika kita mempunyai masa lalu silam, jika kita fokus beristighfar, insyaallah akan Allah ampunkan, guys, dosa-dosa kita. Ya, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, kebanyakan rakyat Malaysia sendiri tidak sadar, guys, bahwasanya Malaysia ini negara yang sangat sempurna. Ini banyak dirasakan oleh para Indonesia yang bekerja ke Malaysia, dan bahkan kalau kita kaji sebenarnya, ya, guys, Malaysia itu negara yang betul-betul sempurna, dan kesempurnaan itu tidak kita ketahui kalau kita tidak tunjukkan dalam video kali ini. Mari saya akan reaction, yaitu tentang kesempurnaan negara Malaysia ini, guys. Seperti apakah videonya? Langsung saja kita play. Let's go. Assalamualaikum dan selamat kembali. Apa yang anda akan dengar ini mengambil masa berdekad-dekad untuk Malaysia bina dan sempurnakan. Dan menjelang akhir video ini, anda akan faham dengan tepat mengapa negara ini berubah daripada ladang getah kepada pencakar langit dalam masa satu Ini bakalan menarik, guys. Tonton, jangan di skip biar kita, ya, mengetahui perkembangan Malaysia, guys. generasi sahaja. Ini sesuatu yang kebanyakan orang tidak sedar. Pada tahun 1957, apabila Malaysia mencapai kemerdekaan, pendapatan purata lebih rendah daripada Ghana dan Haiti. Biar itu meresap seketika. Malaysia yang sama yang kini mempunyai menara berkembar Petronas, lapangan terbang bertaraf dunia, dan program angkasa lepas pernah lebih miskin daripada beberapa negara yang paling miskin hari ini. Jadi apa yang berlaku? Inilah, teman-teman, Malaysia dari negara miskin, namun dia tidak berputus asa. Dia terus push, dan pada akhirnya sekarang, guys, menjadi negara yang, ya, begitu sempurna, ya, negara yang dunia sangat kagum terhadapnya. Bagaimana transformasi ini berlaku begitu pantas? Jawapannya terletak pada apa yang sesetengah penganalisis panggil strategi Pentagon Malaysia. Tidak, ini bukan tentang rahsia ketenteraan. Ini tentang 5 tiang utama yang Malaysia rekayasa dengan ketepatan pembedahan. Dan sebaik sahaja anda faham 5 tiang ini, anda tidak akan memandang pembinaan negara dengan cara yang sama lagi. Tiang pertama adalah sesuatu yang dipanggil penggandaan sumber. Apabila Malaysia menemui minyak pada tahun 1970-an, mereka melakukan sesuatu yang bijak. Daripada hanya menjual minyak mentah seperti banyak negara lain, mereka mewujudkan Petronas pada tahun 1974. Malaysia ini betul-betul jenius, guys. Otaknya dipakai, ya. Tapi inilah bahagian yang jenius.
Petronas bukan sekadar syarikat minyak. Ia menjadi kenderaan untuk pembangunan negara. Setiap ringgit yang diperoleh dikembalikan ke dalam pendidikan, infrastruktur, dan teknologi. Bandingkan ini dengan negara-negara yang menemui minyak dan akhirnya menjadi lebih teruk kerana rasuah dan salah urus. Malaysia mengambil dengarkan jalan ni, guys. berbeza. Hari ini, Petronas bernilai lebih $100 bilion dan membiayai segala-galanya daripada universiti hingga pasukan Formula 1. Minyak akan habis suatu hari nanti, tetapi institusi yang dibinanya akan kekal selama-lamanya. Sekarang fikirkan ini, anda ada wang masuk daripada sumber. Apa yang anda buat seterusnya? Kebanyakan negara akan belanjakan segera. Malaysia memutuskan untuk melabur dalam sesuatu yang tidak boleh dicuri atau habis. Modal insan. Tiang kedua ialah dasar pandang ke timur. Pada tahun 1982, Perdana Menteri Mahathir membuat keputusan yang mengejutkan dunia barat. Daripada memandang ke Amerika dan Eropah untuk panduan, Malaysia berpaling kepada Jepun dan Korea Selatan. Kenapa? Kerana negara-negara Asia ini telah membina semula diri mereka daripada tiada apa-apa selepas Perang Dunia Kedua. Mereka faham kerja keras, disiplin, dan pemikiran jangka panjang. Perdana Menteri Mahathir ini banyak berjasa terhadap Malaysia nih guys. Malaysia menghantar ribuan pelajar ke Jepun. Mereka membawa etika kerja Jepun ke dalam kilang-kilang Malaysia. Mereka mengkaji strategi perindustrian Korea. Hasilnya, pembuatan meletup, elektronik, automobil, dan pemprosesan minyak sawit menjadi kepakaran Malaysia. Hari ini, Malaysia adalah salah satu pengeksport semikonduktor terbesar di dunia. Chip komputer dalam telefon anda mungkin telah melalui tangan orang Malaysia. Tapi di sinilah ia menjadi sangat menarik. Malaysia tidak hanya meniru. Mereka menyesuaikan segala-galanya kepada situasi unik mereka. Dan ini membawa kita kepada tiang ketiga, yang mungkin paling kontroversi. Mengurus kepelbagaian. Malaysia mempunyai orang Melayu, Cina, India, dan berpuluh-puluh kumpulan orang asli semuanya hidup bersama. Di atas kertas, ini sepatutnya menjadi resipi untuk konflik berterusan. Lihat negara-negara berbilang etnik lain dan anda lihat perang saudara, pembunuhan beramai-ramai, dan ketegangan tanpa henti. Malaysia menemui jalan berbeza. Dasar ekonomi baru yang diperkenalkan pada tahun 1971 direka untuk mengurangkan kemiskinan tanpa mengira kaum sambil juga menangani ketidakseimbangan ekonomi. Adakah ia sempurna? Sama sekali tidak. Ada kritikan yang sah dan perdebatan berterusan. Tetapi bandingkan Malaysia dengan negara-negara yang mempunyai kepelbagaian serupa yang jatuh ke dalam kekacauan. Malaysia mengekalkan keamanan dan kestabilan sambil berkembang dari segi ekonomi. Kestabilan itu membolehkan perniagaan melabur, pelancong melawat, dan keluarga membina kehidupan tanpa ketakutan. Anda tidak boleh meletakkan harga pada itu. Tiang keempat ialah obsesi infrastruktur. Malaysia tidak hanya membina jalan raya. Mereka membina masa depan. Koridor raya multimedia yang dilancarkan pada tahun 1996 bertujuan untuk mewujudkan Silicon Valley Asia. Cyberjaya dan Putrajaya muncul daripada ladang kelapa sawit. Pengkritik ketawa pada mulanya. Mereka kata Malaysia bermimpi terlalu besar. Hari ini, gergasi teknologi global mempunyai pejabat di sana. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur direka untuk mengendalikan 100 juta penumpang setiap tahun kerana Malaysia merancang untuk pertumbuhan yang belum berlaku lagi. Projek rel berkelajuan tinggi, pelabuhan, lebuh raya yang menghubungkan setiap bandar utama. Semua ini bukan secara tidak sengaja. Ia adalah penempatan yang disengajakan untuk ekonomi masa depan. Anda mungkin tertanya-tanya, bagaimana Malaysia membayar semua ini tanpa tenggelam dalam hutang seperti banyak negara membangun yang lain? Ini membawa kita kepada tiang kelima dan terakhir, pragmatisme strategik. Malaysia tidak pernah komited sepenuhnya kepada satu ideologi. Mereka bukan sepenuhnya kapitalis. Mereka bukan sosialis. Mereka adalah Malaysian. Apabila pasaran bebas berfungsi, mereka gunakan pasaran bebas. Apabila campur tangan kerajaan diperlukan, mereka campur tangan. Apabila pelaburan asing bermanfaat, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka dan insentif cukai yang murah hati. Apabila industri tempatan memerlukan perlindungan, mereka menyediakannya. Fleksibiliti ini mengenirukan penganalisis asing yang mahu meletakkan Malaysia dalam kotak yang kemas. Tetapi fleksibiliti skim tepat mengapa Malaysia terselamat daripada krisis kewangan Asia 1997 lebih baik daripada jiran-jirannya. Sementara tabung kewangan antarabangsa mendesak langkah-langkah berjimat cermat yang keras kepada negara lain, Malaysia berkata tidak.
Mereka melaksanakan kawalan modal yang dikritik oleh ahli ekonomi pada masa itu, tetapi kemudian mengakui ia berkesan. Sekarang mari kita satukan kelima-lima tiang kerana di sinilah keajaiban berlaku. Penggandaan sumber membiayai pendidikan. Pendidikan mewujudkan pekerja mahir. Pekerja mahir menarik pelaburan asing. Pelaburan asing membina infrastruktur. Infrastruktur membolehkan lebih banyak perniagaan. Lebih banyak perniagaan mewujudkan pekerjaan untuk semua kumpulan etnik. Pekerjaan mengekalkan kestabilan sosial. Kestabilan menarik lebih banyak pelaburan. Nampak tak kitaran itu? Setiap tiang mengukuhkan yang lain. Buang satu dan seluruh sistem akan lemah. Tetapi Malaysia belum selesai lagi. Wawasan 2020, walaupun tidak mencapai semua matlamatnya menjelang tarikh sasaran, menetapkan minda penambahbaikan berterusan. Rangka kerja Malaysia Madani sekarang terus mendorong ke hadapan. Tumpuan sekarang adalah pada ekonomi digital. Tenaga boleh diperbaharui dan menjadi hub pendidikan serantau. Pelancongan perubatan membawa masuk berbilion apabila orang dari seluruh dunia datang ke Hospital Malaysia untuk penjagaan kesihatan yang mampu milik dan berkualiti. Prosedur yang menelan belanja berpuluh ribu di negara barat hanya menelan sebahagian kecil di sini dengan standard antarabangsa yang sama. Jadi apa yang boleh anda ambil daripada semua ini? Pertama, negara tidak dibina secara kebetulan. Setiap negara yang berjaya mempunyai strategi, sama ada mereka mengakuinya atau tidak. Kedua, kepelbagaian boleh menjadi kekuatan jika diurus dengan kebijaksanaan dan keadilan. Ketiga, pemikiran jangka panjang mengalahkan keuntungan jangka pendek setiap masa. Keempat, fleksibiliti dan pragmatisme sering berfungsi lebih baik daripada ideologi yang tegar. Malaysia tidak sempurna. Tiada negara yang sempurna. Ada cabaran dengan rasuah, penghijrahan bakat dan ketegangan politik. Tetapi asas yang dibina selama berdekad-dekad menyediakan sesuatu yang tidak ternilai. Pilihan. Malaysia mempunyai pilihan yang banyak negara lain langsung tidak ada. Jika anda belajar sesuatu yang baru hari ini, tolong buatkan saya satu budi. Tekan butang subscribe itu dan kongsikan ini dengan seseorang yang perlu mendengarnya. Setiap subscription membantu saluran ini berkembang supaya kita boleh meneroka lebih banyak cerita seperti ini bersama-sama. Tinggalkan komen beritahu saya negara mana yang anda mahu saya analisis seterusnya. Penglibatan anda membentuk kandungan yang akan datang. Ingat apa yang kawan saya kata tentang tidak akan dapat 100 subscriber. Mari kita buktikan dia salah bersama-sama. Kerana cerita seperti Malaysia ini layak untuk diceritakan. Dan orang seperti anda layak untuk mendengarnya. Terima kasih. Ya teman-teman semuanya, kita sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk Indonesia, yang kita bisa mempelajari sedikit sebanyak tentang negara Malaysia yang ya bisa dikatakan sempurna guys. Apa sesuatunya ya sudah berkembang jauh ya ketimbang negara Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa bersaing dengan Malaysia, bisa merasakan apa yang rakyat Malaysia sudah rasakan guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa sebelum meninggalkan channel ini like, komen, dan bantu share. Saya Temrek Tifun Dulili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.